Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan untuk semua para pelajar, semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria selalu. Saya Cikgu Marini dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuping akan berkongsi maklumat tentang ujian bertutur kertas 3 Bahasa Melayu yang akan bermula untuk calon SPM 2021. Baiklah, untuk pengetahuan para pelajar, antara kandungan standard kandungan yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentafsiran untuk kemahiran bertutur dan mendengar ialah 1.4 bertutur tentang sesuatu perkara dalam berbagai situasi formal dan tidak formal. Standard pembelajarannya ialah 1.4.1 memberi maklum balas yang berbentuk idea baru yang dalam perbualan secara bertata susila. 1.4.2 berbahas tentang sesuatu perkara dengan mengemukakan fakta yang logik dan relevan secara bertata susila. Manakala cakupan kontes untuk ujian bertutur adalah mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. Ini hanya untuk pengetahuan para pelajar sahaja. Baiklah pelajar sekalian, terdapat 2 item yang akan diuji. Yang pertama, subjektif, respon terhad, dan yang kedua, subjektif, respon terbuka. Bilangan soalan yang akan diuji ialah 2, iaitu bahagian A untuk individu dan bahagian B berbentuk kumpulan. Jadi pelajar perlu bersedia untuk kedua-dua bahagian. Untuk bahagian A, individu, calon dikendaki membaca petikan dan bahan rangsangan yang telah disediakan. Setiap calon bersoal jawab dengan pentaksir dan anda boleh menyampaikan idea dan pandangan. Maksudnya calon tidak perlu takut untuk mengungkapkan sebarang idea. Manakala untuk bahagian B, satu tajuk atau tema telah disediakan untuk perbincangan tajuk ini, untuk membincangkan tajuk ini, dan tajuk ini akan dibincangkan bersama-sama dengan ahli kumpulan yang telah ditetapkan selama 3 hingga 5 orang. Masa taksiran yang telah ditetapkan ialah untuk individu 3 hingga 5 minit, manakala untuk kumpulan 12 hingga 15 minit. Jumlah markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut. Untuk ujian bertutur individu 40 markah, untuk ujian bertutur kumpulan 30 markah. Jumlah keseluruhan markah adalah sebanyak 70 markah. Konsep kemahiran mendengar dan bertutur, calon perlu memahami bahan sehingga dapat menilai sesuatu serta memberikan pandangan isu yang dikemukakan. Contohnya, kita ada konstruk, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Kaedah penskoran ialah bertutur individu analitik dan bertutur kumpulan holistik. Aras kesukaran melibatkan 3 aras iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Aspek pemarkahan. Aspek pemarkahan yang akan dinilai daripada segi tata bahasa dan kosakata, sebutan, intonasi dan nada, kefasihan dan kelancaran, dan idea dan bermakna. Okey, ini adalah contoh soalan. Contoh soalan untuk tingkatan 5, tema 2, sukan dan rekreasi. Daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Okey, cikgu bincangkan tentang contoh item individu terlebih dahulu. Okey, calon diberikan petikan ujian bertutur item individu yang merangkumi
Satu, petikan pengarahan soalan. Baca dan fahami bahan rancangan di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang dikemukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Ini adalah arahan soalan. Tajuk petikan adalah permainan tradisional. Ada gambar sebagai bahan rancangan dan petikan mengenai permainan tradisional. Salin perlu membaca terlebih dahulu petikan yang diberikan oleh pentaksir. Seterusnya, ini antara contoh soalan rancangan. 1. Senaraikan permainan tradisional yang dimainkan oleh mereka yang lahir sebelum tahun 1990-an. Soalan 2. Tujuan penganjuran program jalinan ukhuwah mencintai warisan bersama 90 anak-anak yatim dan asnaf untuk pengetahuan pelajar. Soalan-soalan ini ada dalam petikan teks yang telah pun cikgu kemukakan tadi. Ini contoh ya, kamu boleh cari daripada petikan teks ini. Untuk soalan 3, sebagai seorang pelajar, cadangkan program yang boleh dilaksanakan di sekolah untuk menggalakkan generasi muda meminati permainan tradisional. Ini antara maksudnya kamu perlu mengemukakan pandangan sendiri berdasarkan idea yang relevan. Sebagai contohnya, ini contoh-contoh cadangan. Jawapan contohnya, sekolah boleh mengadakan pertandingan permainan tradisional, pertunjukan permainan tradisional dan karnival permainan tradisional yang dilaksanakan oleh guru-guru sekolah untuk membantu pelajar mengetahui dan melibatkan diri dalam aktiviti permainan tradisional. Seterusnya, kita lihat soalan 4. Permainan tradisional merupakan warisan yang harus dikekalkan. Huraikan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh ibu bapa untuk menarik perhatian anak-anak bermain permainan tradisional daripada bermain aplikasi yang terdapat dalam telefon pintar. Ini maksudnya kamu perlu mengungkapkan idea sendiri kenapa ibu bapa perlu memainkan peranan supaya anak mereka lebih meminati permainan tradisional daripada bermain aplikasi yang terdapat dalam telefon pintar. Ini antara contoh jawapan yang telah pun yang cikgu cadangkan untuk jawapan bagi soalan 4. Contohnya, ibu bapa boleh menerangkan kepada anak-anak tentang keunikan permainan tradisional. Maksudnya, sebagai ibu bapa, anak-anak harus diberikan penerangan tentang betapa uniknya permainan tradisional yang diwarisi sejak zaman dahulu, supaya generasi kini masih mengingati permainan berkenaan dan mungkin boleh bermain bersama-sama dengan rakan-rakan. Yang kedua, memberikan permainan tradisional kepada anak-anak. Maksudnya sebagai ibu bapa, mereka harus memainkan peranan dengan membeli permainan tradisional kepada anak-anak seperti wow, gasing yang masih lagi terdapat di pasaran, congkak dan sebagainya. Yang ketiga, membawa anak-anak menyaksikan pesta atau pertunjukan permainan tradisional. Ini salah satu cara untuk menarik perhatian anak-anak supaya meminati permainan tradisional. Seterusnya, ibu bapa boleh bermain permainan tradisional bersama anak-anak. Ini adalah salah satu cara ibu bapa memainkan peranan untuk sebagai pendorong untuk anak-anak meminati permainan tradisional seperti congkak, sepak takraw, antara permainan-permainan tradisional yang harus kita kekalkan untuk generasi kini. Ini adalah contoh tadi yang cikgu berikan adalah contoh soalan bagi item individu. Sekarang kita ke contoh soalan bagi item kumpulan. Contoh ujian bertutur kumpulan. Contoh soalan. Permainan tradisional merujuk kepada permainan budaya yang sudah dimainkan oleh sesuatu masyarakat itu untuk satu tempoh yang ditentukan seperti dalam masyarakat kita. Permainan tradisional seperti gasing, wow, terompah, tempurung, rampanau dan banyak lagi. Walaupun bagaimanapun, isu peminggiran permainan tradisional yang semakin dilupakan ini sentiasa menjadi bualan masyarakat. Isu ini menuntut tindakan yang pragmatik untuk memastikan permainan ini terus wujud dalam minda masyarakat dan diminati generasi muda. Ini membawa maksud, soalan yang akan kamu bincangkan. Calon-calon itu hendaklah berbincang bersama rakan-rakan seperti masa yang diperuntukkan 12 hingga 15 minit. Kamu bersama rakan-rakan tetapkan 3 hingga 5 orang akan berbincang mengenai tajuk ini. Masing-masing boleh menggunakan idea, pandangan serta pendapat. Dan saya harap kamu dapat berkomunikasi dengan lancar, menggunakan bahasa Melayu yang baku dan laras bahasa yang sesuai. Ini contoh-contoh jawapan yang cikgu kemukakan hanya sekadar cadangan. Kamu boleh mengemukakan idea lain. Contohnya, ibu bapa dan ahli keluarga memperkenalkan permainan tradisional.
Bapa boleh membeli alatan permainan tradisional seperti wau, gasing, congkak kepada anak-anak sebagai satu kaedah untuk menggalakkan mereka meminati permainan tradisional. Seterusnya, memberikan dana kepada penggiat permainan tradisional ini merujuk kepada mungkin kerajaan memberikan sedikit dana ataupun peruntukan kepada golongan yang menjadi penggiat kepada permainan tradisional seperti penyediaan latihan, penyediaan gelanggang untuk anak-anak muda bermain pada waktu petang seperti main gasing, main wow supaya dapat menarik perhatian generasi muda. Seterusnya, media massa boleh memaparkan tentang permainan tradisional. Media massa seperti televisyen, TV3, TV1 dan sebagainya menyiarkan rancangan-rancangan yang berkaitan dengan permainan tradisional untuk menonjolkan kepada anak-anak kita bahawa permainan tradisional sebenarnya ada satu permainan yang sangat unik dan sangat rugi jika permainan ini tidak diwarisi kepada generasi akan datang. Seterusnya adalah program pertukaran budaya. Program pertukaran budaya ini merupakan satu program yang penting untuk memperkenalkan budaya unik masyarakat Melayu, misalnya masyarakat Malaysia umumnya. Contohnya, kita boleh mengadakan program pertukaran budaya dengan masyarakat Jepun, dengan negara-negara ASEAN yang lain. Mungkin kita berkongsi permainan tradisional yang hampir sama. Okey, ini antara contoh cadangan jawapan yang boleh kamu bincangkan bersama rakan-rakan dalam kumpulan. Okay, cikgu berharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua dan kamu semua dapat bersedia untuk menghadapi ujian. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.